السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana kita dapat sembahyang berjamaah maghrib, dan juga insya-Allah kita sembahyang berjamaah isyak. Lebihnya fadilat sembahyang berjamaah isyak ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang isyak dengan berjamaah, maka seseolah dia qiyamkan setengah malam, menepati dia tu ibadat separuh malam, nisful lail. Dan barang siapa pula dia jaga sembahyang subuh dia pula dengan secara berjamaah, maka seseolah dia jagakan malam sepenuh malam. Ini kelebihan bagi orang yang berjamaah. Sebab tu mana kalau kita lemah nak jaga qiyam, nak sembahyang tahajud, sekurang-kurangnya kita boleh jaga jamaah kita. Sembahyang isyak dengan secara berjamaah, maghrib isyak berjamaah, subuh berjamaah, sekurang-kurang dua ni kena jaga. Sebab supaya kita nak mendapatkan ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Kalau isyak separuh malam kita ibadat kepada Allah, kalau jaga subuh pula, mana satu malam yang kita dapat menepati seumpama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seseluruh malam. Ini makna Allah Taala amat murah dengan hamba dia. Sebab tu orang yang beribadah kepada Allah ni orang bertuah. Orang yang beribadah kepada Allah ni orang yang bertuah. Lagi pada ibadat itu daripada hamba. Kita kena ibadat. Tu dia. Baik. Dan kita sambung yakni pada muka surat yang ke-11. Ya, kita ada caranya aqabatul ilmi. Aqabah ilmu ni, yang kita nak dapat munajat dengan Allah, yang kita nak sempurnakan ubudiyah kita dengan Allah, nak menjalankan tugas-tugas kehambaan kita, supaya sampainya mendapatkan mardatillah, nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena melangkahkan beberapa aqabah, beberapa bukit. Aqabah ni asal makna jalan di tepi bukit, jalan yang payah. Bukannya mudah nak lepas satu-satu bukit ni. Contohnya kita misal di atas bukit itu ada satu permata yang berharga, mana mesti kita kena boleh ambil permata tu, dan tak ada jalan lain. Jalan yang ada jalan kecil, jalan yang halus, jalan di tepi bukit yang banyak bahaya, yang licin, yang ada duri. Kalau kita bersilap berjalan, kita akan jatuh daripada bukit, bahayanya. Itu diibaratkan. Maka juga sama dengan kita, yang kita nak mendapatkan mardatillah, nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak menuju kepada Allah, supaya di dalam perjalanan kita, ibadat kita tidak salah, dalam ibadat kita sempurna. Maka kena lakuh apa? Kena lakuh beberapa aqabah orang panggil. Yang pertama sekali
aqabatul ilmi yang kita duk bicara. Kalau tak lepas aqabah ilmu ni, macam mana kita nak mendapatkan hamba yang sempurna di sisi Allah? Tak masuk lagi aqabatul taubah dan aqabatul qawadih, aqabatul mawani'. Yang habis aqabah ialah aqabatul hamdi wasyukri. Tu aqabah yang paling habis dah tu. Nah, pada nak lakah aqabah ilmu ni macam tadi, semacam mana jalan di tepi bukit, kena pergi, patut kena amat-amati. Kalau kita tak berjalan, kalau kita tak beringat, kita jatuh, kita bahaya. Sama juga dalam perjalanan kita ibadat kepada Allah ni, kena lalu menghadap aqabatul ilmi ni. Nah, jadi kalau kita hanya berjalan, kalau kita tak pergi, kalau kita tak mau langkahkan ilmu ni, macam mana ibadat kita nak sempurna? Macam mana kita dapat nak taqarrub dengan Allah, nak mendampingkan diri dengan Allah, nak ada kelazatan di dalam ibadah kita, nak mendapatkan kerinduan kita dengan Allah. Tu payah, tak akan dapat, tak akan sampai. Bahkan di situ pula bahaya, kita akan tertipu dengan segala penipuan daripada syaitan, daripada nafsu kita. Tu dia. Habis sikap tu. Jadi pada kata musannif, yang kita belajar ni supaya nak hasilkan dua perkara. Itu dah. Pertama, supaya hasil bagimu ibadah dan sejahtera ia. Sejahtera ia, yakni sejahtera daripada kerosakan ibadah kita. Maka bahwasanya pertama-tama wajib bahawa mengetahui Tuhan yang disembahnya. Itu orang panggilnya awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita kena kenalkan Allah. Itu dia. Ini mesti orang panggil akidah, iman kita. Kalau tak ada ni asasuddin, tak ada ni, tak boleh buat apa. Dibanding sebagai asas, sebagai humbi untuk nak buat bina. Kalau binaan kita asas tak ada, tak boleh buat. Nak bina tiang macam mana, nak bubuh dinding macam mana, nak buat rumah macam mana, asas tu tak ada, tapak tu tak ada. Maka dalam Islam, dalam agama Islam ni, mana iman itu sebagai asas, akidah kita sebagai asas. Nak bina sembahyang, nak bina zakat kita, nak bina haji kita, nak buat jadi satu bangunan ni, kalau asas tak ada, nak bina tak boleh. Itu yang pertama yang kita kenalnya ialah Allah. Kena mengaji. Mengikut pendapat yang rajih. Yang rajih ialah 13 sifat, tapi tak masyhur. 13 sifat. Pendapat siapa? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ada. Kalau pendapat yang masyhur tapi tak berapa rajih, itu 20 sifat. Ialah kena kepada Abu Mansur Maturidi. Yang kita mengaji ni sifat 20 orang panggil. Gimana tu nak pergi mengaji? Mengaji apa? Sifat 20. Orang tahu selalu dah. Sebab masyhur. Gimana tu mengaji? Sifat 13. Tengah-tengah ustaz. Macam mana 13 ni? 13 tapi tak masyhur. Yang mengatakan 13 sifat tu bukan dia menafikan sifat maknawiyah dah. Cuma dia tak sebut. Apabila kita dah retinya sifat ma'ani, kita akan retilah maknawiyah. Sebab diri perekeh sifat ma'ani pada Allah, itulah orang panggil maknawiyah. Apabila Allah Ta'ala adanya sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala dia kuasa nak mengadakan apa-apa mungkin. Itu dia. Habis, itu yang pertama. Itu dia. Ketahuikan yang disembah. Kemudian maka engkau ibadatkan dia akan Tuhan yang disembah tu. Barulah kita nak ibadat ke dia. Kena toke dulu. Nak khija ni, nak masuk khija ni, toke tak kenal. Macam mana kita nak dapat gaji? Tak daftar, tak ada kenal toke, tiba-tiba pergi khija ya. Maka dia buat anggap khidmat je lah. Khija free. Sebab apa? Siapa bulan tak dapat gaji. Siapa bulan tak dapat gaji. Sebab dia tak kenal toke. Kita duk ibadat, duk sembahyang siang malam, duk ibadat kepada Allah ni.
Dah, yang pertama sekali kenalkan Allah. Tu dia. Nah, habis kat tu. Kenalkan sifat yang wajib bagi Allah. Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu kekal, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala tu dia tunggal. Tu dia yang kita mengaji tu. Tu dia. Habis dekat tu yang kita buat tafakuh kitab apa ni, Faridatul Faraid. Nak habis dah kitab tu. Nah, atau panggil ilmu asas, ilmu akidah kita, supaya nak kenal. Ada juga orang katanya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenalkan diri dia, kenalkan Allah. Tu dia. Macam mana kita kenal diri kita ni siapa? Kita ni hamba. Kenallah Allah tu Khalik, Allah tu Tuhan kita, Allah tu Tuhan kita. Kita ni makhluk, Allah Khalik. Kita ni dhaif, Allah tu kuasa. Kita ni lemah, Allah Ta'ala kuasa. Kita ni miskin, Allah Ta'ala kaya. Tu dia. Kenal. Sebab Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tu dia. Hak tu kena masuk dalam medan dia, kena masuk dalam ilmu dia. Tu dia. Sebab tu kata musannif, dan betapa engkau ibadatkan mereka yang tiada engkau ketahui akan namanya. Kita nak ibadat macam mana? Tu sekiranya kalau kita ni tak ada ilmu, tak kenal apa, tak tahu macam mana sifat wajib bagi Allah pun tak tahu. Dan kalau sifat kamalah Allah pun kita tak kenal, tak belajar ni. Semayang tak? Pergi juga masjid. Nah, dengan orang azab pergi, lepas tu semayang macam mana? Semayang macam tu. Orang angkat tangan, kita pun angkat tangan, takbir, baca Fatihah pun kena, tak kena ikut dia. Macam mana ibadat kita nak terima? Macam mana ibadat tu sebagai bekal kita? Tu dia. Sebab tu hadis lepas yang katanya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Pas dah mari tu. Nah, bulan lepas. Ilmu imam bagi amalan kita. Amalan kita pengikut bagi ilmu. Mana nak buat kena ada cara, nak buat kena tahu, barulah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak ibadat macam mana kita tak kenal namanya dan sifat zatnya, zat Allah, dan barang yang wajib baginya, bagi Allah. Tak tahu sifat yang wajib bagi Allah tu apa dia. Nama Asmaul Husna, nama dia pun tak tahu. Dan sifat zat pun tak tahu. Perkara yang bergantung dengan Allah yang wajib ni pun tak tahu. Mana sifat kamalah Allah. Nah, sebab tak mengaji, tak tahu di mana, tak tahu apa langsung. Tu dia. Sebab tu kita kena mengaji. Dan wujud, kidam, baqa' ni kena tahu. Dan wujud arti ada. Kita mengaji secara mudah-mudah dulu. Jangan mengaji hak dalam, mengaji sifat takluk selalu tak pening. Dah terus buka bismillahirrahmanirrahim. Takluk kudrat tu ada 7. Orang gitu gini. Tu dia. Ngaji mudah dulu. Wujud Allah Ta'ala ada. Tak sebut, tak pandai sebut bahasa Arab pun tak apa, tapi asal kita yakin Allah Ta'ala ada. Tu dia. Allah Ta'ala tu sedia. Nah, Allah Ta'ala tu kekal. Tu bahaslah sikit. Sedia dia tu ada, dia tak ada mula. Kekalnya Allah Ta'ala ada selama-lama, tak binasa. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Sifat bahagia, hak mudah-mudah, supaya nak bagi kita nampak, nak bagi kita kenal sifat yang wajib bagi Allah, nak menyempurnakan ibadah kita dengan dia. Itu dia. Nah, habis dia nak mari derasa dalam ibadah ni, nak mari lazat dalam ibadah ni, dia kena dulu. Kita nak berdoa dengan Allah ni, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang banyak kesalahan. Ampunlah hamba ni, ya Allah. Nak mari lazat doa tu, tak kenal ni macam mana lazat. Nah, kalau kita bercakap dengan seorang yang kita kasih ni, kekasih kita mesti yang pertama nak bercakap dengan dia, kita kena kenal dulu. Nah, tu dia. Dia tak akan jelira, dia tak akan rasa lazat, dia tak akan ada keserenakan dia bercakap dengan orang yang tak kenal. Contoh, dia pergi pasar pagi nak beli ikan.
Dah, orang jual ikan tu, dah, kita katalah bubuh lah, orang perempuan kita kata. Dah, nak beli ikan, tapi kita tak kenal dia, tanya harga ikan berapa? RM10. Beli RM10 balik, tak ada kata apa dah. Tu. Tapi apabila orang yang kita kenal tu, lama sikit cakap. Ya, orang yang kita kenal, cakap tanya khabar apa. Apabila kita kenal dan kita kasih pada dia, tu lagi lama. Tak tidur malam ni. Nampak dia nak selimut dah, tapi tak tidur. Dia bercakap. Tu orang panggil ada zauqi. Tu ibarat mudah-mudahnya. Jadi kita ni apabilanya hati kita dan kita dapat kenal Allah. Dia kenal ni banyak makrifat ni. Nah, makrifat yang ammah, makrifat yang khassah. Tu yang paling payah tu. Nak makrifat yang khassah, yang betul-betul kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah dalam ibadat kita ada rasa, dalam ibadat kita ada zauqiyah, dalam ibadat kita ada keserenakan, rajin nak ibadah, ada lazat, tu ada kemanisan. Itulah orang ulama tasawuf kata halawatul ibadah. Kemanisan di dalam ibadah, ada kemanisan, ada zauq, ada perasaan dalam ibadah kitanya. Apabila kita dapat kenalkan Allah, nama dia, sifat dia, barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil pada haknya hak Allah. Jadi barang mustahil ni mustahil, Allah Ta'ala lemah ni mustahil, lemah mustahil, binasa ni mustahil, kita kenal. Maka terkadang barangkali engkau i'tiqad padanya, pada Allah Ta'ala dan pada sifatnya suatu yang tiada patut bagi zatnya zat Allah. Jadi kalau kita tak masuk, tak mengaji dalam ilmu usuluddin ni, dah orang kata mengaji apa tu? Ngaji sifat 20. Orang tak mengaji sifat 20. Orang dulu mengaji sifat 20 kata dia. Orang belah ni ngaji Quran selalu dah. Kata dia, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Kata dia, orang reti tak apa. Kita Arab ni pun duk gagak baca Quran pun duk balik. Bo kata ni duk tukar, titik bawah ni ta ke titik bawah ni bo, duk silap lagi. Pas nak ngaji macam tu lagi teruk. Sebab tu ulama dia buat sifat 20 ni pun dia ambil daripada Quran juga. Dalil-dalil dia. Mana dalil Allah Ta'ala kuasa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk, laisa kamislihi syai'. Mana Allah Ta'ala tu dah hidupnya, huwal hayyul qayyum. Tu dia. Napa? Semua tu berdasar daripada Quran. Sebab tu kalau kita tak mengaji ni, barangkali kita i'tiqad benda yang tak munasabah, benda yang tak layak bagi Allah. Contoh macam mana? Allah Ta'ala nak ke tempat. Tu dia dah tu. Tak pandai mengaji sifat 20 ni puncanya. Tu dia. Nah, Allah Ta'ala nak ke tempat. Tu dia. Kita kata nak ke tempat ni, tempat ni apa? Tempat ni makhluk juga. Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tertinggi di atas arasy. Mengikutnya ulama salaf, yang yaliqu bih, yang layak dengan dia. Tak reti dah tinggi macam mana. Tinggi Allah Ta'ala macam mana? Tak tahu dah. Itu serah pada Allah. Itu salaf. Yang kita duk salah lah ni Allah Ta'ala tertinggi di atas arah. Nampak dah tinggi ni, mana arah di bawah, atas Allah Ta'ala di atas. Tu orang panggil tinggi yang bahasa baharu. Tinggi benda baharu macam tu lah. Sebab benda baharu ni ada jihad. Yang kita nak nampak tinggi macam tu dah, tak lagi dah. Tu orang panggil pegangan yang salah. Kita bawa pada Allah Ta'ala tu nak ke tempat. Sifat berhajat, sifat mau, ada tujuan Allah Ta'ala buat ni. Orang panggil tak sempurna tu. Tu kita dok nak pada benda tu, dok mau dengan benda ni, kita menega nak ke laba, kita buat kebun nak kepada duit, kita buat bendang nak pada berah. Sifat kita tu, sifat makhluk, sifat lemah. Allah Ta'ala dah bukan macam tu. Tu sebab tu kata dianya, kalau tak mengaji ke, tu lah cara dia. Barangkali kita i'tiqad di atas barang yang tidak betul. Itu dia.
Nampak? Habis sekat tu. Yang tak patut bagi zat, tak patut bagi zat lah. Sebab zat Allah Ta'ala tu zat yang maha mulia, zat yang maha kaya. Istighna Allah, iftiqar Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala ni istighna dia. Allah Ta'ala kaya. Apa makna kaya? Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu pun, dan semua makhluk ni berhajatnya kepada Allah. Tu makna sifat istighna, sifat iftiqar. Tiba-tiba kalau kita i'tikad kata Allah Ta'ala nak ke tempat, Allah Ta'ala berhajat kepada arasy, mana tak kaya dah. Tu salah macam tu. Ni kena mengaji. Habis kat tu. Tu dia. Dan kami berlindung dengan nama Allah barang yang menyalahi sebenarnya. Ini musannif minta berlindung dengan Allah. Dan kami berlindung dengan nama Allah barang yang menyalahi akan sebenarnya. Tu maf'ul lah. Benda akan menyalahi sebenar. Minta lindung wal iyazu billah. Dan minta betulnya kita pegang akidah kita betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka jadilah ibadat kamu seperti debu yang bertaburan saja ibadat kita. Sebab apa? Akidah tak betul. Akidah kita tak betul, ibadat kita sia-sia. Haba'an manthura, seumpama habu yang ditabur, yang dihamburkan, tak ada jadi manfaat apa-apa. Tu ibadat kita kuat, ibadat rajin ibadat, tapi akidah tak betul, tak mengaji, saja ibadat kita. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal tu ditolak, tidak diterima. Atau mardudah ditolak, mana la tuqbalu, tidak diterimakan dia akan ibadah. Habis kat tu. Lepas pada tu kemudian wajib atasmu. Baca atasmu tu dia tulis alif mata sin mim. Dia tak tulis mu mi waw mu tu dah. Ni orang panggil jawi dulu. Jawi baru ni lain sikit. Tu dia. Sebab tu orang yang boleh baca jawi baru tak lazim dia boleh baca jawi lama. Orang boleh baca jawi lama ni, jawi baru lagi mudah. Nampak? Habis. Kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, barang yang mesti. Apa dia barang yang lazim ni? Yakni tu orang panggil tafsir dengan nak tafsir barang yang lazim. Apa makna barang yang lazim? Yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia kan barang. Kena mengaji pula benda hak wajib. Perkara yang wajib di atas kita ni. Apa dianya? Bayan daripada perkara yang wajib, barang yang wajib. Daripada tu je orang panggil min lil bayan tu. Daripada tu bukan saja-saja daripada, dia ada makna dia. Daripada makna lil bayan, makna setengah daripadanya, mana setengah daripadanya, mana ibtidak pada, mula daripada. Tu orang panggil ibtidak. Dia ada makna tu. Ni kena masuk dalam nahwu lah. Kata Imam Malik, Alfiah kata ba'id wa bayyin wa batadi fil amkinah. Ba'id hendak mempersetengah lah oleh kamu tu isyarat kepada min litab'id, makna setengah. Wa bayyin hendak menyatalah oleh kamu, itu isyarat kepada min lil bayan. Wabtadi hendak memulalah oleh kamu, itu isyarat kepada min ibtidaiyah. Mula daripada mana? Daripada belakang tu. Tetapi kita nak bubuhlah mula daripada. Tu. Sebab dalam misalnya aku kata sirtu minal basrati ilal kufah. Berjalanlah oleh aku mula daripada Basrah hingga sampai kepada Kufah. Tu dia. Ada makna dia. Bukan baca saja daripada. Tengok daripada tu apa makna dia. Di sini daripada makna nak menyata, nak bayan. Apa murad barang yang wajib atas kamu? Daripada segala yang wajib syar'iyah, yang wajib bahasa syarak. Atas barang, tu dia, atas barang yang umpama yang disuruh dengan dia. Atas kelakuan yang dia suruh, benda dia suruh dan suruh kita buat.
So kita kena mengaji juga benda dia perintah. Apa dia benda yang perintah? Daripada sembahyang, daripada puasa kita, daripada haji kita, daripada zakat kita. Itu dia. Nah, habis kat tu. Apabila dia suruh satu benda, muqabil dia tu larang. Sebab tu dalam fiqh kata ana al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Dia suruh satu benda dah tegah dik dia tu. Tu dia. Allah kata aqimus salah, dirilah oleh kamu akan sembahyang. Tegah dik dia apa? Tak sembahyang tu dia tegah, jangan buat. Jangan mu tak sembahyang. Mu kena sembahyang. Atau al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Tu dia. Habis. Lepas tu benda yang berkaitan dengan sembahyang tu kena mengaji juga. Nah, dia suruh atas sembahyanglah oleh kamu, berdiri menunaikan sembahyanglah oleh kamu. Lepas tu benda yang nak sah sembahyang tu apa dia? Tu kena belajar juga. Benda yang bergantung dengan benda wajib, maka dia tu wajib juga. Syarat sembahyang, syarat nak sah sembahyang tu apa dia? Rukun sembahyang tu apa dia? Nak sah puasa tu macam mana? Niat puasa dalam mazhab Syafi'i tu macam mana? Kena niat tiap-tiap malam. Kena niat tiap-tiap malam. Kena jatuhkan niat tu pada waktu malam kalau puasa Ramadan. Puasa fardu. Puasa fardu ni dia masuk Ramadan, dia masuk puasa nazar, dia masuk puasa kafarah. Ni semua ni kena niat pada waktu malam. Sama ada tunai ataupun qada. Dah kena niat pada waktu malam. Tu dia kena pandai belaka, kena mengaji tu. Ni nak masuk Ramadan ni. Nah, niatnya tiap-tiap malam. Niat tiap-tiap malam. Dan sunat juga pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan kita niat sekalian bulan. Orang panggil taklid di atas mazhab yang boleh kata niat sebulan.